Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kami Nur Halim bin Luqman, Muhammad Khairul Adib bin Tugiman dan juga Muhammad Mubashirul Amin bin Ruslan akan membicarakan atau membentangkan berkaitan dengan isu kurikulum pendidikan Islam di Malaysia sebagai keperluan untuk memenuhi tugasan pengajian kurikulum pendidikan Islam Sekolah Rendah PIMK 2063R. Baik, kita pergi kepada isu kurikulum pendidikan Islam di Malaysia. Ada beberapa isu yang kami utarakan ataupun yang kami akan bentangkan. Lebih kurang 3 isu. Iaitu antaranya ialah kita pergi kepada isu yang pertama, iaitu masalah penguasaan membaca dan menulis Jawi. Selain daripada bahasa Arab, pendidikan Islam ialah salah satunya subjek yang menggunakan tulisan Jawi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi penguasaan Jawi ini sangat penting untuk menguasai pendidikan Islam itu sendiri. Jadi masalah penguasaan Jawi atau membaca dan menulis Jawi ini memberikan kesanlah kepada penguasaan subjek pendidikan Islam. Masalah penguasaan membaca dan menulis Jawi ini kebiasaannya melibatkan murid tahap 1 dan sebahagian daripada tahap 2. Kebiasaannya dikesan melalui refleksi guru selepas PDPC. Murid tidak mampu membaca Jawi menyebabkan pembelajaran bidang-bidang kurikulum pendidikan Islam terjejas. Menyebabkan murid yang tidak mampu membaca Jawi menyebabkan mereka ni tidak faham ataupun tidak mampu untuk menguasai bidang-bidang dalam kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Sama ada bidang akidah, bidang ibadah, Al-Quran dan sebagainya. Jadi mereka ni tak kenal huruf ataupun tidak mampu untuk membaca Jawi. Sekaligus menyebabkan mereka ni tidak mampu untuk membaca Al-Quran, tidak mampu untuk menyebut perkataan-perkataan ataupun istilah-istilah di dalam pendidikan Islam itu sendiri. Begitu juga kita dapat lihat ketika ujian ataupun pentaksiran dilakukan, guru tidak dapat mengetahui tahap kefahaman murid ini disebabkan oleh murid tidak mampu untuk membaca dan memahami soalan. Apabila dibuka soalan dalam tulisan Jawi, murid tidak mampu untuk memahami kehendak soalan. Lepas dibacakan, barulah dapat menjawab. Murid juga tidak mampu menulis jawapan mengikut kefahaman topik yang dipelajari disebabkan oleh masalah tadi itulah penguasaan membaca dan menulis Jawi. Tak mampu untuk menulis jawapan berdasarkan pelajaran yang mereka pelajari. Ini bukan bermakna tulisan Jawi menjadi penghalang, tetapi penguasaan Jawi itu sendiri yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan lagi prestasi ataupun kefahaman dalam pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Tulisan Jawi itu sendiri perlu lebih awal dipertingkatkan ataupun dimantapkan dalam diri seorang murid tu. Jadi antara intervensi ataupun cadangan untuk mengatasi masalah penguasaan membaca dan menulis dalam tulisan Jawi ini ialah antaranya yang pertama sekali ialah kurikulum. Penekanan kurikulum khususnya tahap 1 perlu lebih tumpukan kepada penguasaan tulisan Jawi. Tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 ini perlu lebih perhatian diberikan kepada tulisan Jawi. Supaya mereka ni bila dah mantap tulisan Jawi, dah boleh membaca, boleh menulis, maka tak ada masalah mereka untuk memahami ataupun menguasai bidang-bidang yang lain. Kemahiran mengenal huruf, menulis dan menyambung huruf. Ini perkara yang kebiasaannya murid menghadapi masalah mengenal huruf, menyebut macam mana bunyi huruf dan juga menulis, menyambungkan huruf. Masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh murid. Seterusnya yang kedua ialah berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ni bila disebutkan Al-Quran dan juga tulisan Jawi ada satu kaitan ataupun berkait antara satu sama lain. Jadi kebiasaan murid yang
menguasai Jawi, kebiasaannya akan mudah juga untuk menguasai Al-Quran. Begitu juga sebaliknya. Murid yang selalu membaca Al-Quran, selalu membaca Iqra' dan sebagainya, akan mudah untuk mereka ni membaca tulisan Jawi. Kerana hurufnya sama, bunyinya pun sama, membantu antara satu sama lain. Jadi, perlu lebih budayakan untuk mengaji. Bukan sahaja di sekolah, tapi juga di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Murid yang dibudayakan dengan bacaan Al-Quran akan lebih mudah menguasai tulisan Jawi. Kalau murid tu setiap hari mengaji ataupun membaca Iqra' dan sebagainya, membaca Al-Quran, maka mereka ni akan lebih terdedah dengan huruf-huruf Jawi, lebih selalu nampak macam ada bentuk-bentuk tulisan Jawi, akan lebih mudah untuk menguasai tulisan Jawi dengan baik. Jadi itu ialah isu yang pertama berkaitan dengan tulisan Jawi. Sangat penting. Jadi kita akan teruskan kepada isu ataupun perkara yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mubashirul Amin Boslan akan menyambung isu kedua yang terdapat dalam kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah di Malaysia. Isu kedua saya namakan sebagai ilmu tanpa amal. Pepatah Arab pernah mengatakan bahawa al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal umpama pohon yang tidak berbuah. Sebesar mana pun sesuatu pohon itu, tetap tidak dapat memberikan manfaat kepada sesiapa pun sekiranya pokok tersebut tidak menghasilkan dan mengeluarkan buah. Begitulah juga perumpamaannya dengan ilmu. Sehebat mana atau setinggi mana ilmu seseorang itu, tetapi kalau tidak diamalkan atau tidak dikongsikan bersama kepada orang-orang lain, samalah ia seperti pohon yang tidak berbuah, di mana ia tidak memberi manfaat kepada tuannya dan juga orang-orang di sekitar tuannya. Ini berlaku apabila murid diberikan pendedahan oleh guru tentang ilmu-ilmu agama di sekolah, seperti ilmu berkenaan tentang akidah. Contohnya ilmu-ilmu yang membicarakan tentang nama-nama Allah, ataupun kufur, ataupun syirik, ataupun khurafat. Ibadah, di mana murid-murid diajar tentang cara-cara untuk salat, cara-cara untuk berpuasa, dan cara-cara untuk mengambil wuduk. Sirah, di mana murid-murid diceritakan tentang cerita-cerita Nabi. Dan juga Al-Quran, di mana murid diajar tentang tajwid Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan betul. Dan juga murid-murid diajak untuk menghafal Al-Quran. Ini supaya murid dapat mempraktikkan segala yang dipelajari dalam kehidupan seharian, terutamanya ketika mereka berada di rumah. Namun begitu, persekitaran murid yang tidak memotivasikan mereka untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari di rumah. Ini kerana terdapat beberapa sebab. Contohnya ada murid yang berasal daripada keluarga mu'alaf, di mana tiada yang dapat mengajarkan murid-murid ini cara beribadat dengan betul kecuali apabila mereka berada di sekolah. Selain itu, ada juga keluarga di mana ibu bapa sibuk dengan kerja sehingga mengabaikan urusan akhirat anak-anak mereka, seperti mereka tidak menyuruh anak-anak mereka untuk solat kerana mereka disibukkan dengan urusan-urusan kerja. Ada juga ibu bapa yang kurang ilmu agama untuk mengajarkan anak-anak mereka cara beribadat dengan betul. Ini semua menyebabkan murid-murid tidak dapat menguasai dengan baik kerana kurangnya pengamalan dalam kehidupan mereka. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa perkara yang perlu dilakukan, iaitu saya memfokuskan kepada dua, iaitu kepada ibu bapa dan penjaga dan juga kepada murid itu sendiri. Kepada ibu bapa dan penjaga, bolehlah guru-guru mengambil peranan untuk mengingatkan ibu bapa tentang pembudayaan amalan ibadat di dalam grup yang ada ibu bapa bersama-sama. Contohnya seperti grup WhatsApp. Grup WhatsApp grup WhatsApp sekolah yang ada ibu bapa bersama mereka. Mungkin guru-guru boleh menghantar tazkirah-tazkirah yang mengingatkan tentang pentingnya solat berjemaah, tentang pentingnya membaca Al-Quran kepada ibu bapa, supaya ibu bapa boleh memberitahu kepada anak-anak mereka. Selain itu, kepada murid, guru-guru boleh menyediakan senarai semak amalan pelajar di rumah, di mana guru-guru menyediakan senarai semak amalan, contohnya seperti solat berjemaah, solat 5 waktu,
ataupun membaca Al-Quran ataupun membaca zikir-zikir. Guru menyediakan satu senara semak untuk diisi oleh murid di rumah. Ini supaya dapat mengingatkan kepada murid-murid tentang amalan-amalan yang perlu mereka lakukan. Dan senara semak ini boleh disemak oleh guru pada waktu-waktu tertentu. Setakat itu saja untuk isu ketiga, kita akan sambung kepada isu yang ketiga. Okey, kita teruskan. Isu ketiga adalah isu masa yang terhad. Kan masa terhad semasa proses pengajaran, pembelajaran pendidikan Islam. Murid membina pengetahuan melalui pengalaman pembelajaran bermakna seperti simulasi tayamum, penulisan khat dan sebagainya. Okey, ini secara asaslah murid-murid pendidikan Islam okey mempelajari suatu kadangkala melalui simulasi dan sebagainya. Jadi murid-murid pendidikan Islam kadangkala memerlukan masa yang banyak okey untuk pembelajaran. Jadi sekiranya masa terhad okey akan menjadikan kesan kepada uh, sesi PDPC. Okey, seterusnya. Dalam Kerasbah terbitan 27 Disember tahun 2018, okey, kurangkan waktu pendidikan agama. Kenyataan ini adalah oleh Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, Kamaruzaman Abdul Razak. Beliau menyatakan bahawa pengajaran agama dan pendidikan moral sekolah rendah tidak boleh dikompromi kerana subjek itu berperanan dalam membentuk jati diri dan nilai murni dalam diri murid. Okey, adalah kenyataan daripada Kamaruzaman bin Abdul Razak. Okey. Okey, ini kerana waktu pengajaran pendidikan Islam yang sedia ada hanya 6 masa dan 3 jam seminggu tidak cukup untuk membina kepribadian jati diri murid. Okey, ini adalah yang sebentar tadi adalah berkaitan dengan keratan akhbar yang dinyatakan bahawa oleh Perguruan Kebangsaan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia yang menyatakan bahawa diminta kurangkan. Jadi ini adalah isu di mana dan apa yang saya baca juga terdapat beberapa orang kata komentar daripada mak ayah lah yang minta yang ada menyatakan terlalu banyak ada sebahagian sekolah lah sebahagian sekolah yang ada yang sampai 5 ke 6 jam. Jadi mak ayah sampai update lah ataupun viral kat status Twitter dan sebagainya. Okey, diminta untuk dia cakap okey bila menyatakan itu bukan yang kita belajar ni bukan sekolah agama. Jadi itu adalah isu jugalah berkaitan dengan perkara ini. Okey, baik saya teruskan dengan seterusnya cadangan atau intervensi lah. Okey, guru mestilah kritis dalam mengatur masa dan merancang aktiviti kurikulum pendidikan Islam dengan lebih berkesan kerana tanpa strategi dan kaedah yang betul, murid akan keciciran pelajaran pendidikan Islam sekaligus penilaian formatif tidak dapat dilaksanakan. Baik, okey, buat masa ni untuk perkara ini adalah cara untuk mengatasinya guru perlu merancang yang sebaik-baiknya, merancang dengan lebih berkesan kerana masa itu adalah emas. Jika kita tidak potong dia, ia akan memotong kita. Jadi itu adalah guru-guru perlu mengatur. Okay? Bagi saya, KPM dah menetapkan RPT, okay, RPH dan sebagainya itu RPT lah. Kita kena ikut panduan yang digariskan. Okay, insya-Allah itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Okey, baik. Untuk kesimpulan bagi mengakhiri, okey, apa
keseluruhan yang sahabat-sahabat saya telah membentangkan sebentar tadi adalah, pertama adalah isu-isu yang disebutkan saling berkait antara satu sama lain. Jadi sahabat saya tadi ada yang telah menyatakan isu masalah penguasaan jawi, okey, ilmu tanpa amal dan isu masa terhad ini. Okey, setiap daripada isu ini telah dinyatakan cadangan ataupun intervensi. Jadi, uh, mudah-mudahan dapat memberikan sedikit uh, kefahaman ataupun untuk guru itu uh, mereka nampak, okey, bahawa pelbagai pihak perlu memainkan peranan untuk memastikan objektif pendidikan Islam tercapai dengan jayanya. Mudah-mudahan itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.